Masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Bagi anda yang baru saja bersama dengan kami bersiaran secara langsung dari perkarangan Muzium Sarawak. Jadi kita tadi dah tengok perahu tambang. Kalau anda kawan-kawan dari Semenanjung dan Sabah nak datang ke Sarawak ni, jangan lupalah untuk cuba sendiri pengalaman menaiki perahu tambang untuk membeli ikan terubuk masin, kek lapis Sarawak. Okey, baiklah, sekarang ini kita akan bersama dengan dua orang usahawan tempatan dari Bumi Kenyalang. Mereka ni baru-baru ni telah memenangi anugerah. Wow, sangat menarik sekali, sangat mengkagumkan, membanggakan kita sebagai rakyat Sarawak. Jadi kita nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif daripada Mams Laksa. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri kepada penonton kita pada hari ini, sedikit latar belakang anda. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Mastika binti Jamali, adalah CEO kepada Mams Laksa Sdn Bhd, dan kita mempunyai 8 buah cawangan di seluruh Sarawak, dan kita mengeluarkan PES Laksa Sarawak di seluruh Malaysia lah, Sabah dan Sarawak. Ya, dan baru-baru ini beliau telah merangkul satu award ataupun anugerah, iaitu dua award. Yang pertama, yang utama ni, yang CEO Award 2021. Jadi tahniah kita ucapkan. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan seorang lagi usahawan muda juga memenangi satu anugerah. Baru-baru mungkin boleh Encik Kawi sendirilah ceritakan kepada penonton kita, semoga boleh menjadi inspirasi kepada yang sedang menonton kita pada hari ini. Okey, hai, nama saya Kawi Bendy, founder kepada Popcorn Anas. Keperluan kami adalah membantu penggemar-penggemar popcorn untuk menikmati popcorn yang tersedap pada abad ini, sehingga kenikmatannya boleh terbawa dalam mimpi. So yang first time datang di Sarawak boleh cuba popcorn gula apung kita. Itu adalah antara produk ataupun yang terlaris lah di Sarawak ini. Produk tempatan gula apung yang kita kena cubalah kalau datang ke Sarawak. Wajib ni. cuba. Ya, baiklah, kita nak tahu juga sebab dalam bisnes ni, dalam perniagaan ini sudah tentu ada jatuh bangunnya sehingga anda berjaya mencapai pada tahap sekarang ini. Mungkin boleh kongsikan perjalanan perniagaan anda sehingga anda mencapai tahap sekarang. Okey, perjalanan Mams Laksa memang penuh dengan liku-liku, sebab Mams Laksa ni asalnya daripada perniagaan mak saya yang saya kembangkan. Kita orang adik-adik kembang dulu. Mak saya berjual di tepi-tepi jalan, di kaki-kaki lima. So, apabila anak-anak dia dah membesar, kita orang decide nak buka sebuah kedai. Syukur Alhamdulillah, kita orang sekarang dah ada 8 buah cawangan. Pastinya ada turun naik dalam perniagaan. Dan paling utama, kita orang punya tidak ada ilmu waktu mula nak buka. Sebab kita orang tak ada ilmu macam mana nak mengembangkan kita orang punya perniagaan lah. Daripada stall nak pergi ke kedai makan. Dan sekarang kita orang nak franchisekan Mams Laksa. Wah, bila tengok paparan di kaca TV tadi, rasa lapar pula. Sebab sebenarnya laksa ni adalah makanan yang popular lah untuk sarapan pagi di Sarawak. Jadi sekarang ni kita dari laksa, sekarang kita nak pergi ke popcorn pula. Ada cerita menarik mengenai Anas Popcorn ni sebenarnya. Bagaimana bermula dengan Anas Popcorn ni? Pada niat asalnya kita di Anas Popcorn cuma untuk just tambah pendapatan saja, sebab dulu kita pernah bekerja untuk sampingan. Tapi alhamdulillah kita tengok macam sambutan popcorn ni di Sarawak ni amat menggalakkan, so kita jadikan satu betul-betul bisnes. So alhamdulillah juga impak daripada COVID-19 ni menyebabkan Popcorn Anas menjadikan jualan yang paling besar pada tahun 2020. So alhamdulillah jugalah kita start untuk membesarkan pergi ke Semenanjung, dah start dah. Tapi kita sekarang ni masih fokus di kawasan Sarawak. So dari segi perjalanan kita memang kita bermula pada modal yang RM800 lah. Waktu tu kita even keistimewaan Popcorn Anas ni, mesin pun kita sendiri yang buat. Wah, mesin buat sendiri. Sebenarnya saya pun pernah berkunjung ke Anas Popcorn yang terletak di Samarahan. Kira-kira 40 minit perjalanan dari Bandaraya Kuching ke Samarahan. Jadi kita nak cerita lagi mengenai Anas Popcorn ni. Apa keunikan, keistimewaan yang terdapat pada Anas Popcorn ni yang mungkin tak terdapat pada popcorn yang lain? Yang kelebihan Anas Popcorn ni, dia
masak menggunakan tradisional. Dan gula dia menggunakan gula apung, yang gula yang rare dekat Sarawak ni. So penggemar-penggemar popcorn dia mendapati popcorn Anasti berbeza rasa dari segi kemanisan dan kerangupannya. Sebab kerangupannya dia berpunca daripada dimasak tradisional menggunakan api, and then segi kerangupannya dia sebab impact daripada gula apung yang sinonim kat Sarawak, and then dia pun macam dari segi kesihatan pun berbeza daripada popcorn yang popcorn gula biasa tu. Tadi saya dengan Mastika ada menyebut mengenai jatuh bangun dalam perniagaan, dan sekarang kita nak bertanya juga kepada Encik Kawi sendiri. Jatuh bangun dalam perniagaan ni kiranya lumrah lah, memang lumrah dalam perniagaan. Mungkin boleh kongsikan serba sedikit apa yang dilakukan selepas terjadinya beberapa insiden dalam perniagaan. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita. So memang saya first kali waktu kita sebelum popcorn ni, of course kita pernah cuba perniagaan lain macam kosmetik pun kita pernah cuba, tapi gagal sebab berpunca daripada kita tiada ilmu, and then sebab kita tak cukup kuat. So dalam popcorn ni asbab kita menjadi grow macam ni sebab kita drive yang besar, sebab sekarang ni kita pun tak ada punca pendapatan, so menyebabkan kita terpaksa untuk betul-betul buat benda ni sampai jadi. So that's why dulu kita sebab drive kita sendiri, sekarang ni drive kita untuk grow lebih besar lagi sebab kita ada team and agent yang sekarang ni sama untuk berganding bahu bersama kita untuk grow the next lagi level kita. Ke tahap yang seterusnya. Baiklah, kita nak kembali kepada Mastika. Tadi kita juga menyebut tentang cabaran. Bagi anda sendiri, apa antara cabaran-cabaran yang anda rasa begitu terkesanlah dalam diri anda sebagai seorang usahawan? Okey. Bagi saya pada tahun 2010 kita orang decide nak buka the first time kita orang decide nak buka kedai makan, sebab sepanjang hidup keluarga saya hanya berniaga di tepi-tepi jalan. So berniaga pun menggunakan jalan kaki, tak ada pengangkutan, sebab kehidupan waktu tu sangat-sangatlah susah. So apabila kita decide nak buka sebuah kedai makan, banyak tomahan yang kita terima sebab kita bukannya keluarga, kita bukannya asal daripada keluarga yang berniaga, dan kedua kita tak ada modal waktu mula-mula berniaga tu. Kehidupan waktu tu sangat miskin. Mula-mula berniaga tu memang tak ada modal lah, tak cukup modal. Kita terpaksa bergadai, berjual dengan barang kemas apa-apa kan untuk mulakan perniagaan. So daripada tak ada ilmu, kena tipu dalam perniagaan kan, tak ada cara macam mana nak guide pekerja dengan betul. Di situlah bagi saya sangat mencabarlah waktu tu pada tahun 2010-2011. Wow, kata-kata yang penuh dengan semangat yang boleh membantu menaikkan semangat terutamanya bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan sendiri. Apa lagi kata-kata motivasi, semangat supaya mereka boleh meneruskan lagi. Maksud orang, janganlah berhenti di situ saja. Apa? Okey, nasihat saya kepada orang ramai, jangan putus asa untuk mula berniaga. Kebanyakan orang berniaga pun memang bukannya daripada keturunan berniaga, tetapi kita nak berniaga, kita kena ada ilmu. Apabila kita top up ilmu, dan kedua kita kena buat tindakan. Jangan tunggu esok tapi tak buat. Tu tindakan tu yang sangat penting, ilmu dan tindakan. Okey, jangan peduli apa orang kata, hanya hidup untuk kita sendiri saja. Kalau hari semalam panas dan hari ini hujan, jangan sedih. Sudah pastinya esok hari pasti ada pelangi yang menjelma. Wah, ada pelangi selepas hujan. Wow, kata-kata tu sangat memberi inspirasi, bukan saja saya rasa untuk usahawan yang baru nak bermula, tapi juga untuk siapa saja yang meneruskan kejayaan mereka. Jadi kita kembali bersama dengan Encik Kawi. Apa antara kata-kata motivasi ataupun tips dalam perniagaan ini? So bagi saya lah dalam perniagaan ni, sebab saya bermula pada modal yang kecil, so 800. So waktu saya start dahulu, apa yang saya pegang pada waktu itu adalah
bermula daripada apa yang ada di tangan. Maksudnya bermula apa yang kita mampu dulu. Contohnya kalau kita ada modal yang sederhana, kita mula dengan apa yang ada. So drive saya yang menyebabkan dia terlalu pantas untuk grow adalah kesungguhanlah. So apa-apa yang kita buat kena ada kesungguhanlah. So kalau kita buat dia macam atau orang Sarawak cakap semadi nadai, semadi nadai. Jangan buat hangat-hangat ayam. Of course dia akan jadi ala kadar. Tapi kalau kita buat betul-betul, insya-Allah akan menjadi. Jadi apa harapan anda sebelum kita nak ke segmen yang seterusnya? Harapan? Okey, harapan saya berfikir kepada orang-orang Sarawak dan seluruh rakyat Malaysia. So apabila kita impact daripada COVID-19 ni, of course ada yang memandang dari segi positif dan negatif. So bagi saya secara individu, kalau kita pandang segi aspek positif, of course dia jadi aspek positif. So kita di Anas Popcorn, alhamdulillah, oleh kerana COVID-19 ni, itulah punca turning point kita dapat jualan 3 kali ganda. Kalau kita tak jumpa COVID, mungkin kita pun tak tahu adakah kita dapat jualan 3 kali ganda ni. So apa yang kita nak kongsi ni berbalik cara kita fikirlah. So kalau kita fikir yang positif, insya-Allah benda yang positif akan datang untuk kita. Nampaknya sama apa yang mereka kongsikan. Sebagai seorang usahawan ni, kena berfikiran positif, pandang ke hadapan, jangan mudah putus asa. Itu adalah antara kata-kata kunci yang kita perlu ambil pada hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Tika dan juga Encik Kawi kerana bersama dengan kami pada hari ini berkongsi sedikit mengenai perniagaan mereka, dan kita akan berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini kita akan bersama dengan 2 selebriti tempatan.